Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Dijatan Kuasa Surau Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berjumpa lagi dan meneruskan kuliah kita. Perbincangan kita sebelum ini kita telah membincangkan tentang qazaf. Kemudian kita dalam qazaf itu kita membincangkan di antaranya suami yang meli'an isteri dia kerana tidak cukup saksi umpamanya. Kita melihat juga sebab-sebab yang bolehkan suami meli'an. Kemudian kita juga dah membincangkan bagaimana seorang isteri membela diri daripada li'an suami. Kita bincang yang tu. Hari ini kita masuk kepada perkara 53-1, menarik balik tuduhan. Seseorang penuduh yang menarik tuduhannya setelah menerima nasihat dan pengajaran dari hakim di atas akibat hukumannya, maka kes ini adalah dianggap telah selesai dan perkahwinan di antara suami isteri itu tetap terikat, tidak terpisah. Dan pencampuran suami isteri itu adalah pencampuran yang sah dan halal. Kalau dia sebelum dia li'an, tarik balik tuduhan. Jadi bila tarik balik tuduhan, macam tak ada tuduhan. Bila macam tak ada tuduhan, maka tak ada apa-apalah. Macam asal lah hubungan suami isteri itu. Maksudnya begitulah. Kalau tarik balik tuduhan. Jika penuduh itu tetap pada tuduhannya, tanpa bukti dan keterangan yang jelas untuk menyokong tuduhan, maka hakim hendaklah memanggil pihak yang dituduh. Adakah dia mengakui tuduhan itu ataupun tidak. Tapi kalau tak berlaku penarikan tuduhan, maka hakim, kalau suami dah meli'an, maka isteri tadi dipanggil lah, sama ada nak mengaku ataupun tidak mengaku. Proses berjalan lah. Kehakiman berjalan. Kalau orang yang dituduh itu mengakui tuduhan orang yang menuduh, maka orang yang dituduh itu dikenakan hukum dengan hukuman orang yang berzina. Orang yang dituduh, dah ada orang tuduh, tak tarik balik tuduhan apa semua, tanyalah kepada orang yang dituduh. Tengok-tengok yang dituduh memang mengaku, dia kata betul tuduhan tu. Maka oleh kerana betul tuduhan tu, maknanya dia telah melakukan kesalahan zina. Dia membenarkan tuduhan. Maka bila dia dah mengaku melakukan kesalahan zina, maka hendaklah dia dihukum sebagai hukuman zina. Kalau dah kahwin, kenalah rejam sampai mati. Kalau belum kahwin, sebat 100 kali.
Jika orang yang dituduh itu tidak mengakui tuduhan orang yang menuduhnya, maka hakim hendaklah memanggil orang yang dituduh dan yang menuduh ke mahkamah untuk melakukan li'an. Ya. Maknanya suami tadi, ya juga dalam tuduhannya. Kita sebut ni sebab dalam bab li'an ni, hari itu ada satu perkara yang disebut bahawa hakim kena memberi nasihat kepada kedua-duanya akan kesan-kesan sumpah laknat ni. Ya, jangan sewenang-wenang nak sumpah. Sebab kalau suami dah bersumpah dengan sumpah laknat, dibalas balik oleh isteri dengan satu sumpah laknat juga, maka salah seorang daripadanya mesti betul, salah seorang mesti salah. Kan? Sebab ada tuduhan dan ada penafian. Siapa yang betul, siapa yang salah, tak tahu. Tapi laknat Allah Ta'ala akan sampailah kepada salah seorang itu. Dan adalah lepas ni nanti kita akan bincang kesan-kesan daripada sumpah itu. Ya? Jadi bila suami tadi melakukan sumpah laknatnya, ya, maka hakim kena panggil yang dituduh tadi. Kalau dia tak nak mengaku, dia kena balas sumpah itu. Boleh laku kita istilahkan balas, ya. Tapi maknanya nak menafikan tuduhan itu juga dengan cara sumpah laknat. Ya. Okey. Kaedah dan peraturan menjalankan kes li'an. Ya. Okey. Kaedah dan peraturan menjalankan kes li'an ialah mula-mula sekali hakim memerintahkan kepada penuduh menyatakan persaksiannya, iaitu melakukan li'an. Dan penuduh harus menarik balik tuduhannya dan perkahwinannya tetap. Tidak terpisah lah. Maknanya waktu nak sumpah tu tiba-tiba suami tadi tak jadi lah. Kan? Dia tuduh isteri, tak jadi. Jadi bila tak jadi tu, dia tarik balik, maka macam tadilah, tuduhan tadi tak jadi. Okey, itu pertama. Apabila penuduh tidak mahu, yakni enggan melakukan li'an, tetapi penuduh tetap dengan tuduhannya. Ya, dia tak nak li'an, tapi dia tak tarik balik pun. Ya. Maka hakim boleh bertindak dengan dua cara. Satu, dan dia nak li'an tadi kan sebab tak cukup saksi. Jadi penuduh hendaklah dihukum dengan hukuman qazaf, iaitu disebat. Ya, 80 kali. Sebab suami tadi tuduh isteri dan dia tak nak membuktikan tuduhan itu dengan sumpah laknat tadi. Itu satu. Ataupun yang kedua, penuduh dipenjarakan sehingga menarik balik tuduhannya, atau sehingga ia bersedia melakukan li'an, supaya ada kepastiannya hukum bagi penuduh-penuduh yang enggan melakukan li'an itu. Boleh juga dipenjara. Ya, tak terus dihukum dengan hukuman menuduh isteri tadi tu, penjara. Sampailah sama ada dia tarik balik ataupun dia sumpah dengan li'an. Kita pun tak tahulah kenapa gitu kan. Ya. Kalau dia betul, sumpahlah. Kan? Kita duk mungkin semudah itu. Mungkin dia ada keraguan sikit pula. Boleh jadi, kita pun tak tahulah kan. Ya. Sebab mungkin kita gini ini kita tak tahu situasi kan. Katalah memang dia tinggalkan isteri dia lama. Berbulan-bulan. Tiba-tiba isteri dia mengandung, kan. Jadi dia kata tu bukan anak dia lah, sebab dah lama dia tinggal. Tapi kalau tuan-tuan ingat balik, kita bincang dalam bab mengandung anak sah taraf tak sah taraf dulu dalam kitab Fiqh Manhaj tu. Imam Syafi'i kata boleh mengandung sampai 4 tahun kan.
Jadi kalau disimpan setahun, mungkin anak dia juga. Mungkin, kan? Jadi ada sebab mengandung tu beberapa tahun. Tak perasan lah tu, umpamanya. Itu tak tahulah kan. Itu benda-benda mungkin lah. Kan? Nah, walaupun saya jumpa sebenarnya dalam kitab Syafi'i tu je yang kata 4 tahun tempoh apa mengandung. Ya. Tapi boleh jadilah, mungkin berlaku betul kan. Ya. Okay. Sebab tu dalam bab fiqh ni memang dia banyak khilaf lah kan. Banyak khilaf. Perlu diijtihadkan. Sebab saya bila orang tanya, banyak sangat lah pandangan mazhab-mazhab ni, kata kan. Sampai pening kata kan. Kata ikut lah, mufti cakap apa ikut je lah, senang. Kalau kat Selangor, mufti Selangor cakap apa ikut je lah. Senangnya macam tu. Okey. Kerana biasanya mufti dia akan mengambil segala hujah yang ada, segala dalil yang dia tahu dan keadaan setempat yang ada. Maka itulah. Kena bersangka baiklah dengan mufti ni. Kan? Dengan keilmuannya ni, masalahnya kadang-kadang ilmunya tak ada. Kan? Bila mufti cakap lain sikit daripada yang dia faham, yang belajar sikit tu, wah tak betul mufti ni. Tak betul terus muftinya kan. Kalau tuan-tuan belajar fiqh secara mendalam, tuan-tuan, kadang-kadang ada perkara yang kita rasa salah pun tak jadi salah. Ini dari sudut fiqh lah. Contohnya kan, orang tanya masalah pilihan raya. Pilihan raya. Kita ada 2 calon. Satu calon yang nak melaksanakan kebenaran. Satu calon memang tahulah kalau dia jadi pemimpin, habislah kampung kita ni. Contohnya macam itulah. Tak kira parti mana, tak kira lah kan. Satu memang kita tahu, dia ni memang nak buat Islam, kita tahu. Satu lagi ni memang habis jahanam. Tapi yang nak menjahanamkan ni, istilah menjahanamkan lah. Maknanya kalau dia naik maksiat memang habis lah. Memang dibeli semua pengundinya. Memang dia orang yang memang tu perangainya lah. Jadi orang yang nak menegakkan kebaikan tadi, kalau dia tak beli pengundi tu, garanti kalah. Pada waktu itu, dari sudut fiqahnya, dia wajib membeli kebenaran. Kita tak boleh panggil dia rasuah. Sebab kalau dia tak beli undi tu, namanya kalau kita kata macam rasuah kan. Tapi di sudut fake, dia bukan tujuan rasuah ni, maknanya bila dia bagi sesuatu, dia nak imbuhan untuk diri dia. Tetapi dalam kes ini, fake boleh mengatakan bahawa dia telah membeli kebenaran, berjihad membeli kebenaran. Setuju ke tak setuju? Kalau tuan-tuan nak kata rasuah boleh jadi, tapi kalau dia tak beli itu memang maksiat akan berluasa. Kena beli. Itu dari sudut fake boleh. Ini bukan nak menghalalkan benda haram. Tapi kalau pertandingan tu antara dua-dua yang kita tahu, musuh kita, bukanlah musuh kita, maknanya yang bertandingan kita pun, kita tahu dia pun baik juga. Sama dengan kita. Waktu tu haram. Kan? Katalah, tak payahlah pilihan raya lah. Nak lantik pengurusi surau je katakan. 2 calon, contohnya lah kan. Contoh kan. Yang besar sangat Malaysia ni. Kita tengok dua-dua calonnya. Memang selalu pergi surau. Waktu tu tak boleh beli yang undi. Kan? Tapi kalau kita tahu, kalau ni jadi pengurusi, kuliah tak boleh jalan ni, dia ni.
Contohnya lah kan, ini memang jenis kuliah tak bagi. Budak-budak tak boleh datang surau, orang baring kat surau pun dah kena marah. Contohnya lah kan. Nah, ini surau kita ni kalau dia jadi pengerusi, out gitu ni. Tapi waktu pemilihan pengundi dibawa semua ni. Oh, dah bawa pergi Langkawi, dah bawa pergi contohnya lah kan. Pengundi-pengundinya dibeli semua dah ni, ahli karyanya. Nah, jadi yang nak menegakkan kebenaran tu, oh dia pun kena buat juga sesuatu yang menyebabkan kebenaran itu ataupun kebaikan itu akan ditegakkan. Itu kait sebab tu saya kata fake ni dia boleh jadi macam tu. Sebab tu akhirnya dalam bab fake ni dia jadi ad-dinun nasihah. Agama tu adalah suatu kesungguhan di mana orang itu kita nampak macam salah tapi dia sebenarnya bersungguhnya dia untuk melaksanakan agama tu dia sanggup buat macam tu contohnya. Ya. Jadi saya bukan nak kata lepas ni tak apalah parti politik mana nak rasuah bukan itu. Tapi ada kalanya perkara itu boleh menjadi harus. Ya. Tapi kalau benda tu tak jelas, dua-dua tu tengok lebih kurang ni. Tak boleh. Ya. Okey, balik kepada ni tadi. Itu dalam keadaan ketidakpastian. Ya. Dia nak tuduh isteri dia tapi sumpah pula. Contohnya gitu ya. Jadi dipenjarakan sampai dia pastilah nak tarik balik ataupun nak terus dengan tuduhan dan li'an tadi ya. Yang ketiga, li'an itu hendaklah dilaksanakan dengan mendahulukan pihak suami. Iaitu suami mestilah memberikan kesaksiannya lebih dahulu daripada isterinya. Mestilah yang tuduh tu dia kena sumpah dulu. Jangan pula orang yang tuduh tu tak apa lagi, yang dituduh pula awal-awal sumpah dah menafikan. Biar tuduhan tu dibuat dulu. Bila tuduhan itu betul-betul berlaku dulu. Okey. Para ahli perundangan Islam mewajibkan pihak suami melian isterinya terlebih dahulu. Apabila isteri mengucapkan li'an lebih dahulu sebelum suaminya meli'an, maka li'an itu tak sah. Ya, maka orang yang menafikan sebelum tuduhan itu dilakukan, tak sah penafian itu. Ya. Dia bukan macam jual beli. Jual beli ni sama ada yang menawarkan dulu ataupun yang beli dulu kan. Maknanya orang jual tu, saya jual. Yang beli kata, okey saya beli. Ataupun yang beli kata, saya beli. Yang jual kata, okey saya jual. Tak masalah. Yang penting ada persetujuan. Tapi dalam bab li'an ini, kena ada tuduhan dulu. Baru ada penafian. Li'an adalah untuk menolak sabitnya hukuman had zina ke atas isteri yang dituntut oleh suaminya. Jika li'an itu didahului oleh pak isteri, bermakna isteri itu telah menolak tuduhan suaminya sebelum dia dituduh. Jadi tak jadi ya. Dia mesti kena ada tuduhan dulu. Kalau tak, dia tak menolak apa-apa. Okey. 55-1. Apabila seorang isteri yang dilian oleh suaminya enggan membalas lian suaminya, maka pihak hakim hendaklah menjatuhkan hukuman had zina ke atas isteri itu. Bila suami lian, isteri tak balas. Tak mengaku, tapi tak balas. Maknanya dia bersalah. Yang kedua, seorang suami yang menuduh isterinya melakukan zina dan suami itu enggan melihat isterinya, maka suami tadi dikenakan hukuman had. Boleh jadi begitu juga. Okey, kemudian yang seterusnya 56-1. Seseorang suami yang menuduh isterinya berzina
tanpa mengemukakan 4 orang saksi untuk menyokong tuduhannya. Tuduhan suami itu adalah disifatkan sebagai tuduhan seorang lelaki lain yang menuduh ke atas perempuan yang lain melakukan zina, bukan sebagai tuduhan suami ke atas isterinya. Maksudnya, bila seorang suami dia tak nak meli'an, dia tuduh aja, kemudian walaupun yang dituduh tu isteri dia sendiri, maka dia samalah dengan menuduh orang lain. Maksudnya begitulah. Maknanya hukumnya samalah. Maka tuduhan suami ke atas isterinya boleh didakwa di bawah kes qazaf. Dan suami itu menghadapi 2 tindakan, iaitu mengemukakan bukti untuk mensabitkan tuduhan atau dijatuhkan hukuman qazaf. Jadi suami tadi dia tak nak li'an apa semua, dia sama dengan orang lain apa semua tak cukup. Dia kadang-kadang, saya baru ni ada baca satu satu kitab Sahih Bukhari yang di apa panggil yang dihuraikan oleh seorang pakar hadis di Malaysia. Maka saya terbaca tu, di antara ulasan dia adalah berkenaan dengan periwayat hadis, perawi hadis. Di antara perawi hadis yang dihurai itu Abu Bakrah. Abu Bakrah ni sebahagian ataupun kebanyakan ahli-ahli hadis tak nak ambil hadis daripada dia, kerana dia pernah terlibat dengan kes qazaf. Dia bawa 4 orang saksi, tapi satu daripada saksi tu tak firm lah, tak jatuh lah, kesnya tak jatuh lah. Jadi bila kesnya tak jatuh, dia pun kenalah hukum qazaf. Tapi dia tak tarik balik hukum, sebab dia yakin betul berlaku depan dia. Dia bukan tuduhan yang semata nak tuduh lah. Sebab dia ni sahabat. Tapi dia kena. Jadi bila dia kena hukuman itu, maka orang tak ambil hadis daripada dia. Sebab tu kadang-kadang bila nak buat tuduhan itu, kena tengok yang memang ada 4 orang ni, tapi yang seorang ni boleh dipercayai ke tak percayai ni. Kena tengok juga tu. Tengok ni yang seorang ni jenis tak berapa nak sembahyang ni. 3 tu firm dah. Okey lah, imam-imam, bilal-bilal semua ni. Yang seorang ni tahu datang dari mana, tengok-tengok pergi mahkamah, bayang ke tak? Sekali-sekali tak juga. Habis yang 3 tu terpalit sekali kan. Walaupun yang 3 tu betul tu mungkin kan, tapi tak cukup. Jadi ini kena yakin betul lah. Kena yakin betul. Okey. Jadi tuduhan suami kata isteri tadi kan, sebut tadi, maka dia didakwa di bawah kes qazaf. Tindakan ke atas suami sebagaimana disebut dalam perkara 56 cerai 2 adalah merujuk hadis Rasulullah yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Bersabit kes Hilal bin Umayyah yang menuduh isterinya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa isterinya berzina dengan Syarik bin Sahma. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Al-bayyinatu aw haddun fi zahrik. Faqala ya Rasulullah, iza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-bayyinatu wa illa haddun fi zahrik. Nabi kata hendaklah memberikan bukti atau hukuman had di belakang kau. Maka Hilal berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat lelaki naik ke atas perut isterinya
memerlukan bukti juga. Maka Rasulullah bersabda, hendaklah memberikan bukti, dan jika tidak ada bukti akan dihukum had di belakang kau. Maka buktinya sama ada tadi dengan bawa 4 saksi, atau buktinya tadi dengan sumpah laknat tadi. Apa dia? Kalau video, siapa nak jadi saksi? Ha? Macam mana kita nak kata video jadi saksi? Kalau dia fitnah, ha? Nak sahkan video satu hal lagi. Kita boleh cakap mukanya macam tu. Sebenarnya tuan, kalau tuan-tuan tahu dunia filem lah, tengok filem tak sedap lah. Saya pun tengok cerita tak sedap bila saya tahu macam mana penggambaran-penggambaran ni dibuat. Saya beberapa tahun lepas dilantik sebagai timbalan pengarah untuk buat bahan-bahan pembelajaran. Saya pun nak fikirlah macam mana nak buat video pensyarah, macam mana apa semua kan. Sebelah bilik saya tu, saya buat studio. Ya. Cat semua warna hijau. Ya. Lepas tu, saya duduk je. Ustaz cakap, kata dia. Saya pun cakap. Keluar, macam TV3 tu. Siap pentas, siap apa, kita duduk. Weh, mana pula pentasnya datang ni? Kan? Lepas tu dia kata, Ustaz lari sekejap, lari. Ketawa sikit. Sekali keluar, saya kena kejar dengan dinosaur. Macam ni ke buat filem dinosaur? Macam ni je Ustaz. Ustaz nak buat filem apa saya boleh buat semua. Lepas tu, tiba-tiba kepala saya jadi kepala orang lain. Weh, boleh juga ya. Macam ni lah Ustaz. Yang banyak video-video tu macam ni lah. Lepas tu ada satu buat gambar hari raya. Dia buat gambar raya. Bila nak di-publish gambar tu, duduk tak ikut protokol. Kan? Macam mana duduk masih dalam gambar tu, saya duduk kat tengah, pengarahnya duduk kat sana. Ui, tak boleh ni, gambar ni tak boleh keluar. Takkan nak panggil semua 100 orang gambar balik? Nanti petang nanti Ustaz tengok gambar ni. Semua dah diubah. Dia semua superimpose. Saya kata macam mana boleh antara kita tu warna dia kan? Memang tak nampaklah benda tu dia ni. Dia kata macam ni lah orang edit. Jadi bila macam tu, lepas tu semua saya punya pensyarah kan, dia kata kau beli je kain hijau, kau ngajar buat video, hantar kat aku. Setelah tu pun ni tukar nak studio macam mana. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok berita apa semua tu, belakangnya tu kain hijau aja sebenarnya. Ataupun dia ada kamera tertentu kain biru, hijau ataupun biru. Sebab tu dipanggil blue screen ataupun green screen. Macam tu rupanya. Jadi kalau dia green screen, tuan-tuan pakai baju hijau, cakap, dekat filmnya badan tak ada lah. Itu yang duk cerita magic tak ada apa semua tu. Dia cat lah warna hijau, tiba-tiba tangan aja ada. Kita pun antulah. Kepala je. Macam mana boleh ada kepala je ni? Rupanya. Macam tu lah tuan. Jadi, bila tuan nak kata, boleh tak video nak jadi saksi? Jadi, bila nak jadi saksi, kalau tak betul, qazafnya nak kenakan kat siapa? Nak sebat video tu. Kan? Mungkin bolehlah jadi penyokong ke apa kan. Saya duk fikir itulah. Tapi, mungkinlah kalau kaedah perundangan tu. Sebab tu kalau bukan hudud, dia boleh lagi lah untuk jadi bukti. Contohnya, speed trap. Kan? Ini buktinya boleh cerita kan. Ada gambar speed trap. Boleh lah. Tapi kalau dalam kes-kes hudud,
Ya. Macam-macam lagi lah. Macam-macam. Saya tak katalah semua tu edit kan. Tapi maknanya tak pelik lah. Bila saya tengok tu. Sebab tu dulu Azaidros kan. Kan? Azaidros ni kata ni. Kan? Lepas tu pakar pula lah nak kena tentukan yang tu pula yang jauh. Payah. Bukan payah lah maknanya. Mungkinlah satu peringkat boleh kan. Tapi itu kena diisytiharkan lain. Okey. Perkara-perkara yang timbul disebabkan dengan li'an. Okey, dalam perundangan Islam, seorang suami yang meli'an isterinya akan timbul beberapa perkara ke atas isteri yang dili'an. Pertama, had qazaf akan dijatuhkan kepada isteri dili'an dan gugur had qazaf daripada suami yang meli'an. Satu. Itu kalau isteri tak balas li'an lah. Wajib had zina ke atas isteri yang tidak meli'an suaminya. Jika isteri itu meli'an suaminya, gugurlah had zina ke atas isteri tadi. Maknanya dua-dua li'an, dua-dua tidak kena hukum lah. Yang ketiga, bercerai di antara suami isteri itu selama-lamanya. Sebagai talak ba'in. Talak yang tak boleh rujuk. Bila dah dili'an, dua-dua pula dah bersumpah, maka dia terpisah, tercerai. Sebab itu dalam kuliah yang sebelum ni, kalau tuan-tuan ingat bahawa penulis buku ni mengatakan, seandainya suami dia tahu isterinya berzina, dia kata tak payahlah bawa bagi mahkamah, tak payah dili'an dia, cerai ajalah isteri itu. Dengan percayaan itu, tutup semua kes. Tutup semua kes maknanya orang pun tak tahu. Jadi tutup aib orang. Suruh dia taubat aja lah. Sebab kalau dili'an, dia pun nanti akan satu, balas li'an tu. Bila dia balas li'an tu, maka salah seorang daripadanya dah garanti menipu. Orang semua tahu. Dan orang semua tahu, tercerai-cerai juga. Jadi penulis kata, cerai je lah. Dan kalau tahu dia dah berzina, janganlah disimpan lagi untuk jadi isteri. Oh, sayang lagi lah. Itu dayus. Itu dayus. Jadi kalau dah tahu perangannya macam itulah. Saya ada kenal seorang lah. Saya tengok orangnya baik lah. Cegai. Lelaki ni jaga anak kata. Saya tanya dia lah. Sebenarnya tertanya-tanya jugalah kan. Kebanyakannya bila berlaku perceraian ni, isteri lah ambil anak kata kan. Tapi aku tengok engkau ni daripada anak engkau kecil ni sampai sekolah ni, kau yang jaga kan. Macam pelik sikit lah. Maknya mana budak ni? Maknya tak nak dia ke? Kan? Dia kata, saya ceraikan isteri saya Ustaz. Sebab tiap-tiap malam dia pergi kelab malam Ustaz. Masa kahwin tu okey je kata, sebelum tu. Dah kahwin dapat anak saya kelab malam kata. Sampai saya tak tahan lah. Bila saya nampak dia dengan lelaki, saya ceraikan lah. Dia tak cakap lah zina kan. Dia nampak dia dengan lelaki sini, kata saya cerai lah. Dan anak saya ambil lah kata kan. Dia pergi mahkamah, dia minta lah. Jadi saya pun duk fikir bila dia cakap yang tu. Dia cakap, kalau orang tak nak ambil anak ni biasanya bukan perempuan yang baik lah. Kalau perempuan yang baik dia nak lah anak dia. Tapi kalau dia memang tak nak anak tu, pada aku kau yang betul lah. Cakap yang betul lah kan. Sekarang pun dah kahwin lain lah. Jadi tu satu perkara juga. Setengah orang masih lagi itulah inilah ya. Okey. Yang keempat, tidak boleh dinasabkan anak yang tidak diakui oleh suami yang melihat isterinya kepada suami itu. Jika suami tadi menolak anak itu pada li'annya, dan anak itu tetap menjadi nasab kepada isteri yang dili'an tadi. Jadi kalau suami kan dia bersumpah bahawa yang itu bukan anak dia, maka tak bolehlah nasabkan kat dia. Tapi dia masih lagi anak isteri itulah sebab dia yang melahirkan. Ini kena jelas ya. Kerana isteri itu adalah orang yang melahirkan.
Kemudian yang seterusnya, haram selama-lamanya bagi suami yang melihat istrinya berkahwin kembali dengan istri yang dilihatnya sekalipun istri itu telah berkahwin dengan beberapa orang suami yang lain. Ya. Ini Cina buta ke, India buta ke, Melayu buta ke, apa istilah. Ya, maknanya apabila dia telah li'an, haram untuk kembali bersama selama-lamanya. Tak boleh nak kahwin lagi. Habis bab qazaf, insya-Allah minggu depan kita sambung bab minum arak. Bab arak. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan lah. Seminit, lebih kurang. Ataupun bab-bab yang lain kalau ada soalan. Tak ada ya. Kalau tak ada kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.